Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 1 dan 5. Hari ini seperti biasa pada hari Jumaat 24 September 2021, kita telah pun masuk pada hari Selasa yang lalu, iaitu tajuk yang ke-8, iaitu tajuk data, dan murid telah pun mempelajari bagaimana untuk mengumpul data, belajar untuk membaca data, dan juga belajar bagaimana untuk menggundal data berdasarkan sesuatu objek yang dilihat. Kemudian pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pengurusan data yang berkaitan tentang kenali piktograf, yang asalnya murid dapat baca data. Maksudnya data yang murid kumpul tu. Jadi sebelum tu cikgu nak nanti pada buku tulis matematik petak atau kotak, tuliskan maklumat seperti berikut. Hari ini hari Jumaat 24 bulan September 2021. Tajuk besar dia pengurusan data dan tajuk kecil dia cara kumpul data dan kenali piktograf. Yang kenali piktograf ni lah yang nanti kita nak belajar selepas murid tahu bagaimana cara untuk kumpul data pada hari Selasa yang lalu. Okey, jadi sebelum cikgu pergi ke My Viewboard, cikgu nak terangkan berkaitan tentang kehadiran di mana apabila murid telah pun mengklik pautan mylink.la/cikgu Fauzi, akan keluar paparan seperti berikut, itu senarai kehadiran murid 1 dan 5. Jangan lupa isi setelah siapkan kerja. Jadi kat sini cikgu ambil contoh Arisha Farhana, tekan submit. Kerja murid boleh buat pada bila-bila masa sebelum masuk pada minggu seterusnya yang berkaitan tentang matematik tahun 1 dan 5 pada hari Selasa hadapan. Jadi cikgu harap semua kerja murid dapat selesaikan, tangkap layar pada handphone dan hantarkan kerja dekat WhatsApp peribadi cikgu. Seperti biasa Okey, cikgu masuk kepada My Viewboard. Okey, ini merupakan buku teks matematik tahun 1 jilid 2, yang mana pada awal hari itu awak dah belajar bermula pada muka surat 75 hingga 77. Kemudian nanti kita akan merujuk muka surat 78 hingga 79 yang berkaitan tentang kenali piktograf. Tapi tak apa, cikgu hanya nak imbas kembali sahaja tajuk berkaitan dengan data ini. Kalau kamu tengok dekat sini, cikgu memang nak menunjukkan kepada awak ataupun nak mengingatkan semula berkaitan tentang apa itu data. Okey, data ialah kita panggil dia adalah kumpulan maklumat. Data ialah kumpulan maklumat. Maklumat. Di mana di dalam kumpulan maklumat ini adanya data. Jadi murid perlu tahu. Kemudian seperti mana pada muka surat 75 ni yang cikgu tunjuk dekat sini, apakah data-data yang dapat murid lihat dekat sini, kemungkinan berkaitan tentang permainan. Berkaitan tentang manusia. Manusia tu ada apa? Jantina lelaki, okey, dan jantina perempuan. Lelaki dewasa, perempuan dewasa. Lelaki yang terdiri daripada kanak-kanak dan perempuan yang terdiri daripada kanak-kanak. So dekat sini juga kita boleh tengok tumbuhan. Tumbuhan yang menjala ke, tumbuhan yang hidup di atas rumput, tumbuhan yang kita dapat lihat dari segi pokok yang membesar, ada dahan, ada batang. Jadi kamu dapat tengok tumbuhan yang berbunga. Itu adalah data yang murid telah bagi-bagikan. Jadi ingat balik yang cikgu dah ajar kepada murid berkaitan dengan data yang ada dalam rumah yang awak tengok kan. Jantina dan juga alatan yang ada dekat dalam rumah. Ini yang kita tengok daripada muka surat 75 tadi tu, di mana data-data tersebut telah diasing-asingkan. Ni cikgu nak tunjuk kepada awak apa yang diasingkan. Diasingkan permainan. Apa permainan yang dimain dekat situ? Iaitu layang-layang, dam dan juga bola sepak. Jadi dia telah masukkan data tersebut ke dalam permainan yang kita kategorikan dia. Permainan. So dekat sini kita nampak ada orang yang main dam, ada orang main bola sepak dan ada orang yang main layang. Jadi jika kita tengok yang pertama, orang yang main dam dekat situ, dia ada berapa orang kat sini? Seperti biasa 4 orang. Jadi telah digundalkan dalam bentuk tiang-tiang ni supaya kenapa tidak berlaku kesalahan. Okey, cikgu tulis ni. Tidak berlaku. Okey, kejap, cikgu terlalu rapat Okey, tidak berlaku kesalahan. Okey, tidak berlaku kesalahan semasa kita mengira.
Jadi kalau kamu tengok orang yang main bola sepak berapa orang? 3. Jadi digundalkanlah 3. Ini cikgu nak imbas kembali. Orang yang main layang-layang ada berapa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu gundal kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu cara dia untuk kumpul data. Okey, kita masuk kepada bahagian bagaimana di mana dekat sini kita dapat lihat. Okey, data yang kita telah ambil itu data permainan kan? Dekat bahagian sini. Jadi kemudian kita gundalkan dia. Gundal tu dia mewakili setiap satu benda yang data yang kita lihat. Ingat gundal. Okey. Gundal tu bermaksud dia adalah tanda. Okey, tanda untuk mewakilkan okey, tanda untuk wakilkan sesuatu. Data yang kamu lihat supaya apabila kita kira tiada apa? Tiada kesalahan. Itulah yang kita gunakan sebelum kita pindahkan dia menjadi bilangan nombor dekat sini. Ni cikgu nak tunjuk kepada awak. Begitu juga dengan kita nak kumpul data permainan tadi tu di antara pemain lelaki dan perempuan. So dekat sini kita tahu berapa pemain lelaki, berapa pemain perempuan. Jadi kita patah balik kepada tadi tu, kita kira lah lelaki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8, 9. So ada 9 orang dekat sini. So awak letakkanlah dekat sini 9. So tu yang perempuan kan. Dekat sini 9, sini awak gundalkan dia. Okay, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu kamu buat yang perempuan pula. Itu cara ni. Ni untuk imbas kembali. Kemudian kita masuk bagaimana untuk membaca jadual yang kita panggil ataupun yang lebih kita kenali dia sebagai piktograf. Apa itu piktograf? Cikgu nak tunjuk kepada awak. Cikgu seret ke tepi sini pula. Okay. Piktograf bermaksud Piktograf bermaksud rajah bergambar atau bersimbol. Rajah, okey. Rajah bergambar, okey, bergambar ataupun rajah, okey, bersimbol. Alamak, telefon cikgu bunyi. Tak apalah. Okey, rajah bergambar ataupun rajah bersimbol. Okey, kita abaikan je bunyi telefon tu Okey, kat sini cikgu nak tunjuk kepada awak ini merupakan rajah bergambar ataupun bersimbol di mana kita tengok setiap simbol itu mewakili permainan-permainan yang kamu dapat lihat dekat sini. Iaitu dam, bola sepak dan juga layang. Apa yang mewakili dia? Dekat sini mewakili muka orang. Muka orang kat sini. Dia mewakili muka orang dekat sini. Jadi kita dapat tahu setiap satu muka orang ni mewakili satu orang. Jadi kamu tahu kat sini, kamu nampak je dam, orang yang main dam, dia ada 1, 2, 3, 4. So 4 orang, dah tahu. Orang yang main bola sepak, 1, 2, 3. Orang yang main layang-layang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Jadi kamu nampak kat sini. Jadi pernyataan ayat dia yang pertama kita dapat lihat ada 4 orang suka main dam. Betul lah 4 orang yang suka main dam. Kemudian 3 orang suka main bola sepak. Kemudian orang yang suka main layang-layang. Isikan jawapan dia 6. Jadi kamu tengoklah bagaimana rajah piktograf tersebut yang bergambar dan bersimbol dapat memberikan jumlah yang awak dapat lihat. Berapa jumlah tersebut. Okey, permainan yang paling disukai. Jadi kat sini kalau kamu tengok, ni 4. Ini 3. Ini 6. So yang disukai ialah permainan layang-layang. Berapa orang? 6 orang yang suka. Permainan yang paling kurang disukai. Yang kurang disukai itu permainan bola sepak. So 3 orang lah. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, muka surat. Kalau kamu tengok sini muka surat 79. Kat sini kita dapat tengok sama saja gambar rajah piktograf yang bergambar dan bersimbol tu mewakili sesuatu. Dekat sini cikgu nak tunjukkan kepada awak. Okey. Bagaimana rajah yang kamu lihat ini dia mewakilkan sesuatu. Okey, kemudian kalau kamu tengok ini di dalam kelas lah di mana murid-murid ini mempelajari berkaitan tentang kucing, arnab dan juga ikan. Okey, so guru dia ataupun kawan dia ni menyuruh kita mengangkat satu tangan sekali je untuk mewakilkan sesuatu gambar tersebut ataupun rajah ataupun simbol. Jadi dekat sini kita dapat lihat setiap bintang ini mewakili satu orang sahaja. Jadi dekat sini kita tengok ada ikan, kucing dan juga arnab. Jadi kamu tengoklah dekat sini. Setiap satu ni satulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ikan ada 6 orang suka pelihara. Kucing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian arnab 1, 2, 3, 4. So 4. Dekat sini dapat jawapan dia. So dia kata kat sini haiwan yang paling banyak dipelihara. Kucing lah. Berapa ekor kucing tu? Ada 8. Rakan api paling kurang pelihara. Dia kurang pelihara apa? Arnab kan. So arnab tu ada berapa? Sorry, kucing kat sini 8, arnab ada 4. So itulah jawapan dia. Mudah bukan? Yang ini biasalah kalau kamu tengok bagaimana jualan kuih pau yang dijual. Setiap satu bintang itu mewakili satu kuih pau. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, kari pap, okey, pau dijual kurang satu daripada donat. Berapa bilangan tersebut? Kalau kamu tengok kari pap ni ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, pau ni tak tahu lagi. Cuma dia kata pau ni kurang satu. Ni kurang satu. Donat, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kena ingat balik. Okey, koci 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kalau kamu tengok tadi dia kata donat tu ada 9. Jadi pau dijual kurang satu daripada. Jadi kamu kena tolak lah. So pau kat sini mesti ada 8. Daripada donat yang 9 tadi tu. Jadi senang je. Okey, sekarang cikgu pergi kepada bahagian latihan macam mana kamu nak buat. Kemudian nanti cikgu tunjukkanlah kepada awak bagaimana kamu nak siapkan ataupun masukkan data-data tersebut. Okey, tengok ni setiap mata. Mata tu cikgu wakilkan mata lah. Mata tu dilihat. Apa yang dilihat? Alatan yang ada dekat dapur. Dekat sini apa alatan tersebut? Okey, pertama pisau, kedua cawan, ketiga kuali, keempat periuk, kelima sudu, keenam garpu dan ketujuh adalah jug. Jadi kalau kamu tengok sini, pisau tu dia ada dua mata. Jadi kalau kamu kena tengok nota kat sini, dua mata itu mewakili dua alatan. So pisau tu ada dua alatan lah, ada dua mata. So gundal kat sini berapa? Dua sahaja. Kemudian cawan ada berapa mata? 1, 2, 3, 4. So gundalkan dia hanya ada 4. Okey, kuali ada, minta maaf saya silap. Silap. Selalu dah terpadam macam tu kan. Selalu begitulah. Dia tak boleh terlalu tekan sangat. Okey, sorry. Satu mata tu mewakili dua alatan. Cikgu cakap satu pula, minta maaf Okey, so kat sini satu mata ni mesti dia cakap dua alatan kan. Jadi pisau kat sini awak kira lah. Satu mata ni dua alatan. Dua alatan. So ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi cawan ni ada berapa? Ada 4. Jadi bila 4 di sini ada 2, 4, 6, 8. Jadi kamu kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kuali ni ada dua mata. So setiap mata mewakili dua alatan. So masukkanlah 1, 2, 3, 4. Okay, pisau pula ada dua alatan juga. So kamu masuk ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan sudu, dia ada 5 mata kan. So dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama juga dengan garpu. Kalau kamu tengok kat sini, cikgu masukkan sahaja sebab dia ada 10 dan jug hanya ada 2. Itulah cara dia. Okey, kemudian kerja ni nanti cikgu bagi kat awak. Dengar betul-betul, cikgu nak tunjuk kepada awak jiran mengikut kaum di Taman Sewangi yang baru dibuka 2 bulan yang lalu. Kemudian kamu tengok kaum dia, kat sini ikut kaum, awak tulis je Melayu, Cina, India, Serani dan orang asli. Cikgu lukiskan rumah untuk mewakili 10 orang setiap satu rumah ni. Okey, kalau dia ada 2 rumah, contoh rumah ni lah, ada 2, jadi dia ada 20. Satu rumah ni, satu rumah ni dia ada 10. Rumah kedua ni dia ada 10 juga. Rumah ketiga ni ada 10. Jadi awak kena gundalkan dekat sini. So sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Gundalan yang dekat sini dia mesti ada 70. Jadi awak kena pandai buat. Gundalan yang dekat sini cikgu dah siapkan ni, awak masukkan rumah. So awak kena tahu gundalan ni ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. So ada berapa buah rumah? Dia hanya ada 3 buah rumah sahaja. Jadi itu sahaja untuk sesi PDPR kita. Ingat, jangan lupa cikgu bagi kerja nanti, tolong buat kerja ni dan tolong isikan kehadiran awak juga. Jadi kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang pada hari Selasa minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.